العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung pengajian kitab kita, Kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Muka surat 21, dua baris daripada bawah. Dan ke-13 daripada 20 golongan yang amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan sekiranya 20 golongan ini mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Walaupun pada malam yang Allah Ta'ala ampunkan banyak dosa, yakni pada malam nisfu Sya'ban, namun golongan ni kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampun dosa dia dan masuk dia dalam api neraka selepas pada kematian dia. Golongan yang ke-13 disebut sebagai mudarribun, iaitu orang yang melakukan mata benda dengan bersumpah dusta. Yakni orang yang melakukan, maknanya orang yang berjual, orang yang berniaga, businessman, businesswoman, atau mereka mengerjakan yang haram seperti menipu daya pada sukatan dan timbangan. Menyega, dia ada tai tu, ada kati tu, ada kilo tu, maka buat macam-macam kaedah, macam-macam cara supaya kilo tu dia manipulasi kilo tu, tambah spring lah, spring macam-macam. Dan dihubungkan pula orang yang memakan riba, maka adalah yang demikian itu haram, lagi dosa yang amat besar. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia, qila ya Rasulullah, kata dia, ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila ya Rasulullah, ayyul kasbi atyabu. Kata Rafi' bin Qadij, ada orang yang tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata pencarian apakah yang paling baik? Jenis kerja macam mana ya Rasulullah yang kerja ni Allah Ta'ala suka? Pekerjaan hak jenis macam mana? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki tadi, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Kata Nabi, pekerjaan seseorang lelaki dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur, yakni yang diberkati, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi terus kata dekat lelaki hak tanya tadi ni, pekerjaan yang paling baik sekali ialah orang yang kerja dengan hasil titik peluh dia sendiri, dengan tenaga dia, dengan tangan dia, dengan kudrat dia. Ada tanah manakah dia pergi pugak tanah tu, dia tanam durian musang king, lepas tu orang nak ambil balik kalang kabut. Bukan tu, ni cerita lain. Ada tanah manakah
Dia pi pugang tanah, dia pi buat batas, dia buh benih pokok, hasilnya tumbuh benih pokok tadi dengan baik, dengan baja yang elok, menghasilkan buah-buahan, menghasilkan sayur-sayuran. Kemudian dia gunakan pula, dia jual pula benda tu. Hasil tu dia membesarkan anak dan isteri dia. Itulah pekerjaan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam pada menjalankan tugas ataupun kita bekerja sendiri ni, kita berniaga umpamanya ada sikit modal, kita buka pacak 4 tiang, buh bumbung, buh meja, pagi-pagi isteri buat nasi lemak, jual nasi lemak pagi-pagi, untung RM50, untung RM60 sepagi. Satu pekerjaan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana kena jaga. Pasal Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nombor hadis 1607, kata dia, ayyukum wa kasratul halifa fil bay' fa innahu yunaffiqu summa yamhaqu. Hati-hati kalian, kata Nabi SAW, dengan banyaknya bersumpah dalam jual beli, kerana ianya dapat melariskan jualan namun menghilangkan keberkahan. Hebat tuan-tuan menyiaga ni. Jual nasi lemak tuan-tuan, nu di Terengganu hari tu, jual roti canai aja. Pagi kapi duk tebak roti canai aja. Kerja dia, pendapatan dia menjangkau 10K satu bulan. Dia roti canai. Tu jalan nak pergi mana ke? Nak pergi ke Tio tu, jalan tu ada apa kedai roti canai. Yang istimewanya, hak yang balin tu, hak duk tebak tu orang perempuan. Tuan-tuan, kita pun main dengan orang duk habaq ni berhenti juga. Kita pun nak order sebiji je, dengar tengok orang perempuan punya duk tebak 2 biji order. Berkah dia. Nu di Pulau Pinang tu, dia cerita. Bukan di pulau di sebelah sini. Belah Ustaz Datuk Syamsuri tu. Ada satu orang jual laksa dengan air kacang. Tuan Haji jual laksa dengan air kacang. Tuan-tuan, 5 kali pergi Mekah, 7-8 kali pergi umrah. Kita pun tanya dia, Tuan Haji ni sampai dengar kata dekat 5-6 kali pergi Mekah, 7-8 kali pergi umrah ni, Tuan Haji kerja apa selain pada ni? Dia kata tak ada kerja apa Ustaz. Dia kata ada satu orang Ustaz tanya. Dia kata tak ada kerja apa Ustaz, ni saya menyiaga ni. Daripada beberapa puluh tahun kemarin saya menyiaga ni. Hasil daripada menyiaga ni, jual laksa, jual ayak kacang ni, saya boleh pergi Mekah 5 kali. Ni nak pergi lagi. Tu dia tuan-tuan, barakah. Kita kerja 35 tahun, saya kerja 35 tahun. Nak pergi Mekah terketak-ketak ni, duit tak pernah cukup. Duit cukup, masuk tiap-tiap bulan, tapi keluar lebih pada hak masuk. Dia buat pula online sekarang ni, dengan Maybank boleh buat keluar pula, lagi darah. Tuan-tuan, kawan hak yang order tak sat ni, dia habaq tak sat ni, dia nak makan aja. Dengar-dengar Tuan Haji ni kata, bila dia tanya Tuan Haji ni, barakah sungguh menjaga Tuan Haji ni. Dia kata, saya Ustaz, saya mudah ayah. Dia kata, saya senang ayah menjaga. Orang order kat saya 5 bungkus, saya bagi ekstra sebungkus, 6 bungkus. Ayak kacang orang order 5 bungkus, sebungkus saya bagi lebih 6 bungkus. Tuan-tuan, barakah tu. Dia duduk simpan tu, boleh pergi Mekah sampai 5-6 kali tuan-tuan. Tu barakah tu. Kita duit banyak, puluh-puluh ribu dalam bank, tapi tak sampai seru lagi bunyi pun nak pergi Mekah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tak ada barakah. Ni,
Wallahi, sumpah dengan nama Allah, wallahi. Setakat saya duk jual sekat hari ni, orang tanya ni derian ni mangkak tak? Wallahi, dia kata. Ambil pula derian tu, tepuk tang. Tunjuk kata dia pakar dalam jual derian ni. Berapa orang bawa balik, beli, balik mangkak tu dia. Dia bersumpah dengan nama Allah. Nabi kata, kamu dapat melariskan jualan, namun hilang keberkahan kamu. Tak jadi apa tuan-tuan. Menyega ni tak tahu nak habang. Van beli isi 20 tu daripada baru sampai lah ni jadi nak runtuh dah van tu. Tak boleh tukar van. Pasal apa? Pasal tidak ada keberkahan dalam perniagaan. Anak ada 5 orang, 6 orang, tak jadi orang belaka. Seorang masuk jail sana, seorang masuk Sungai Buloh, seorang masuk, habis anak masuk jail belaka. Pasal tidak ada keberkahan di dalam perniagaan dia. Pasal apa? Pasal ni sumpah palsu ni. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'am fa azkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahibit ta'am, qala asabathu as-sama'u ya Rasulullah, qala afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas man ghasya falaysa minni. Itu dia habis. Nabi satu hari, kata Abu Hurairah, dia pergi ronda di bandar, di pekan, di tempat orang berjual di Madinah, macam-macam lah, pasar tu, pasar ni, pasar ni. Nabi pergi ronda satu hari di tempat orang berjual-berjual ni. Kalau kita sini panggil apa? Pekan minggu lah. Pekan minggu, pekan hari. Kita pergi ke kan? Orang besar-besar pergi ke pekan minggu, pekan hari ni? Tapi lah kat nak mengundi pergi ya. Ronda juga. Nabi tak ada. Nabi pergi ronda secara berkala. Ada undi, tak ada undi, aku pergi ronda. Satu hari Nabi pergi ronda, Nabi berhenti dekat satu orang laki-laki hak jual buah kurma. Dia tambun buah kurma dia ni. Kalau kat sini tak jual buah kurma, dekat sini dia tambun apa? Dia tambun buah rambutan, kan? Tinggi tu rambutan. Atas meja dia tu rambutan tinggi. Macam itulah tok lebay hak yang Nabi berhenti depan kedai dia ni, dia tambun dia punya kurma dia tinggi. Maka Nabi SAW main-main ni, Nabi ni cerdik orang dia. Nak jadi Nabi kan, orang yang terpilih lah. Di antara ciri-ciri nak jadi Nabi ni, orang mesti cerdik lah. Dia mesti bijak, mesti pandai. Nabi berhenti depan dia. Nabi tak ambil kurma hak atas tu. Nabi seluk tangan dia. Tahu seluk tuan? Tahu seluk? Sini kata apa? Seluk apa sini? So, belah Kedah saya kata seluk. Sini? Seluk kat lagu kan. Nabi masuk tangan dia di tengah-tengah timbun buah kurma tu. Nabi masuk hak dalam tu. Nabi pergi cekak buah hak dalam tu. Nabi ambil buah hak dalam tu, Nabi bawa keluar. Habis. Nabi tunjuk buah tu dekat Tok Lebay tadi, hak dekat tuan punya peniaga kurma tadi ni. Nabi kata kat dia, ma hadza ya sahibat ta'am. Ni apa benda ni wahai pemilik buah, pemilik makanan? Pak Syekh, Nabi seluk-seluk tu bawa keluar. Daripada Nabi seluk tu, Nabi bawa keluar buah kurma yang basah. Hak atas ni cantik, kering elok. Hak tengah-tengah di bawah dalam tu, yang tu basah. Habislah tuan-tuan. Bila Nabi tanya macam tu dengan Nabi, tak boleh nak angkat action lah.
Tak boleh nak buat tipu lah, tak boleh nak kata tak benar lah bila Nabi tanya. Maka kata laki-laki tadi, ya Rasulullah, buah yang kamu pegang tu semalam saya tengah duduk menjaga. Dia kata hujan mai, dia kata saya tak dan nak selamat buah tu, hujan siram habis basah buah tu. Jadi pagi ni kalau saya jual macam tu saja, siapa nak beli? Saya buat masuk tengah-tengah, saya timbun tak elok. Bila orang minta sat lagi, saya sodok. Saya sodok pihak tengah-tengah tu dengan dia, dengan hak baru, dengan hak dia, sekali jalan pi. Jual harga yang sama, tuan-tuan. Jadilah lagu tu. Kita tengok ni buah, dia punya buah rambutan tu, Allah, besar-besar penumbuk ni. Buah rambutan. Dengan merah dia, kita pun lalu, kata-kata buah ni, kemas ni, berapa sekilo Tuan Haji? Kawan menjaga tu, dia buah kat kepih macam kita ni. Kepih pun macam dengan roti canai, kepih pun cayak, lepiak tu. Berapa sekilo Tuan Haji? Dia kata ustaz punya pasal, dia kata 3 kilo 10 ya sudah ha. Dia kata 3 kilo 10 ringgit. Rambutan tu dia punya buah besar-besar penumbuk. Kita kata okey, kita pun kata boleh rasa. Boleh ustaz. Dia tunjuk hak atas. Takkan kita nak suluk kat bawah. Kita pun capai hak atas lah. Buka, makan. Allahu Akbar. Biji pun tak ada. Tu dia yang besar penumbuk. Biji tak ada tuan-tuan. Duk kekah, duk pepak. Tak ada biji. Omboi, kita kata tambah lagi 3 kilo. Jadi 6 kilo. Tolak pergi kat dia RM20. Tuan-tuan. Dia sodok hak mana? Sodok hak bawah tu. Balik rumah ada juga hak besar penumbuk tu. Tapi banyak hak yang rambutan taik tu. Tuan-tuan tahu rambutan taik? Kalau tuan-tuan kena sepokok rambutan taik itu, tebang buanglah. Merah elok, cantik elok. Bila kita gigit, dia tak lekang, dia berbulu tu. Dapat ayak je, isi tak dapat. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kata Nabi SAW, pasal apa hang tak letak makanan ni hak sebelah? Oh, semalam kena hujan, hari ni tak sebelah. Hak yang ni hak cantik punya. Hak semalam ni jual model sudah. Ni saya beli RM3. Model saya nak jual RM3 yang hari ni. Pasal semalam kena hujan. Cantik tak tuan-tuan? Cantik tak? Cantik lah. Hak ni RM5 sekilo. Pasal saya baru ambil. Cantik. Banyak tak menjaga macam tu? Allahu Akbar. Tak tahu lah. Dia belah buah temikai, dia belah buah temikai, dia ambil plastik merah. Buah temikai. Tak. Apa tujuan hang bubuh plastik merah tu? Banyak dah tuan-tuan benda ni. Dia belah buah betik, belah jorong buah plastik warna merah. Dia kupas jagung, dia buah plastik warna. Apa tujuan hang buah plastik warna kuning? Melainkan hang nak kecoh. Melainkan hang nak bersumpah dusta di dalam perniagaan. Maka Nabi kata dekat laki-laki tadi apa dia? Nabi kata, man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang berdusta dalam perniagaan dia, Nabi kata tak masuk dalam golongan kami. Habis. Kata ulama, tak termasuk dalam golongan tu bukan makna Nabi kata bukan umat aku. Kata ulama, menunjukkan perbuatan tu, perbuatan orang hak menjaga kecoh ni, menunjukkan perbuatan tu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang ni berdosa yang sangat besar. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, Nabi SAW bersabda, man ghasyana falaysa minna wal makru wal khida'u finnar. Barang siapa yang menipu, kata Nabi, maka ia tidak termasuk dalam golongan kami.
orang yang membuat makar, yang dibuat tipu muslihat dalam perniagaan, maka demi untuk dia nak meraup ataupun nak dapat keuntungan yang banyak, Nabi kata tempatnya di neraka. Habis tuan-tuan, bukan banyak sangat untung kan? Allahu Akbar. Sedih kita tengok kadang-kadang tuan. Kita beli nasi lemak, orang pedik nasi lemak dia kata 8 kupang. Nasi lemak 8 kupang. Cantik lah. Pasal apa? Nasi lemak lah bukan ada 8 kupang. Main hak bungkus tu RM1 belakang tuan-tuan. Sini tak tahu ada lagi. Sini ada. Bungkus 5 kupang ada. Tak ada no. 8 RM1 ke tu lah. Kita pun balik rumah tuan-tuan. Buka nasi lemak. Cantik kita kata ni kan. Berat elok ni. Buka-buka. Tengok-tengok ikan bilis ada. Sekong tu ada satu je. Sekong tu ada sebelah je. Hak lain kuah semua. Kacang goreng tu ada 3 biji. Telur sebiji dia belah 16. Tu dia nipis. Awak buat lagu tu. Tuan Haji galak lah. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Contoh kita kata tadi, Tok Haji tadi ni. Lagi banyak kita impak, lagi banyak kita bagi, lagi banyak kita sedekah, lagi banyak kita bagi orang makan tanpa kita kira sangat keuntungan dia. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggandakan kepada kita lebih daripada apa yang kita bagi. Kalau sampailah, sudah barang pasti sampailah. Ada rakaman ni sampai ke Indonesia pun sampai. Hak yang roti cakap lah, baru ni ada satu orang WhatsApp saya daripada Indonesia bapa. Pasal dia berkenan dengan tajuk saya bawa pada satu malam tu, tajuk orang lelaki tak boleh pakai inai. Dia kata, saya bapa, saya sudah hampir mau kahwin dan ibu saya suruh saya pakai inai. Jadi saya dengar bapa ustaz punya ceramah, saya dah beritahu dekat mak saya. Okey, mak saya kata tak apa, kalau bapa ustaz kata okey, ikut. Orang lelaki hukum pakai inai haram di sisi agama kita, tak boleh, melainkan dengan tujuan berubat, dengan tujuan perubatan. Itu boleh. Kaki makan cekam umpamanya, pergi ambil inai, tumbuk buh kat kaki cekam, itu dibenarkan, boleh syarak. Tuan-tuan, jadi kena tanya. Satu lagi saya nak mohon kepada tuan-tuan, saya kuliah ada 2 kali dah, saya terpaksa sembahyang di luar. Pihak masjid bila selepas pada azan, imam dah dikomat, masjid akan tutup pintu. Itu kita tak apalah, itu pulang pada pihak masjid. Namun tuan-tuan, macam tadi ada dekat 10 ataupun 15 orang sembahyang di luar. Bila masjid ni dikunci, semua dikunci, makmum yang di luar sana tu tidak sah ikut dia, sebab tidak ada jalan dia nak mendapatkan imam. Tuan-tuan buka kitab Sabilul Muhtadin Irsyad Banjar, tuan-tuan buka kitab Burayatul Tulab, juga ada sebut benda ni. Dia ada jalan beradab untuk mendapatkan imam. Bukan suruh dia jadi imam, tapi kalau dia nak mai ke imam, dia boleh datang kepada imam kalau masjid dengan 4 jalan. Ke depan, kiri, kanan, belakang. Dia boleh pusing belakang dan dia berjalan kaki 1 2 1 2 1 2 masuk ke pintu tu, terus mendapatkan imam. Baru sah qudwah dia, sah ikutan dia. Pihak masjid tak salah, tetapi pihak hak luar tu kalau dia ikut macam tadi, tak sah ikutan dia. Orang yang semayang luar tadi ni semayang balik, semayang semula. Ustaz tahu. Ustaz semayang tak niat jemaah lah, semayang sorang-sorang lah tadi. Jadi mungkin benda ni tak ada masalah, tapi serius tuan-tuan. Kesian kat kawan kita, dia semayang tapi dia tak tahu semayang dia tu tak sah. Minta pihak yang berkenaan tu buka kunci tu. Sebab dia nak mendapatkan imam, dia boleh masuk dengan jalan beradab.
Dan dia kata apa tadi? Atau mereka yang mengerjakan yang haram seperti menipu daya pada sukatan dan timbangan. Yang ni tuan-tuan, terang-terang Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3, Allah jelas menegur akan golongan yang melakukan penipuan di dalam timbangan. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw waranuhum aw wazanuhum yahshirun. Kecelakaan besarlah, kata Allah, bagi orang yang curang, yakni orang-orang yang apabila menerima timbangan ataupun sukatan dari orang lain, mereka minta dipenuhi, tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kalau dia nak lebih saja, dia pergi beli di mana ke, dia nak supaya timbangan dia tu dibagi lebih. Tapi apabila dia melakukan timbangan macam-macam, letak bawah timbangan tu ada yang letak besi, ada letak besi berani, macam-macam, ada yang tukar spring bagi jadi berat, tak semacam mana yang dibenarkan oleh pihak berkuasa. Maka benda-benda ni satu benda yang salah, yang amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ke-14, Rafidhi, iaitu orang yang benci ia akan seseorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiap-tiap orang yang bid'ah, golongan yang mendapat murka Allah Subhanahu wa taala yang seterusnya. Golongan yang ke-14 ini ialah Rafidhi. Siapa Rafidhi ni? Yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ni. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna hadhil millah, kata Nabi, sataftariqu ala salasin wa sab'ina tisnani wa sab'un fin nar wa wahidun fil jannah wa hiya al jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari kata dekat sahabat, sesungguhnya umat aku akan berpecah kepada 73 puak, kata Nabi. Umat aku akan berpecah kepada 73 firqah. Yang kata Nabi, 72 daripada mereka itu akan masuk neraka, satu daripada mereka akan masuk syurga. Maka sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah yang masuk syurga itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jamaah, yakni ahlus sunnah wal jamaah, kata Nabi. Orang yang ikut aku dan ikut jamaah aku, sahabat-sahabat aku, tabi'in, hinggalah kepada ulama-ulama masa hari ini. Nabi beritahu apabila wafat dia, umat Islam ni akan pecah kepada 73 golongan. Satu saja yang akan masuk syurga, lagi 72 firqah ni akan masuk neraka. Maka ulama membahaskan golongan ataupun kumpulan 72 ini. Syiah saja berpecah kepada 22 firqah. Syiah saja ada 22 firqah. Siapa dia Syiah ni? Syiah ni satu kumpulan yang ditubuhkan ataupun asaskan oleh seorang yang bernama Abdullah bin Sabah pada tahun ke-30 Hijrah, pada zaman pemerintahan Sayyidina Osman bin Affan. Perpecahan 23 firqah ni, ada firqah-firqah yang tak nampak sangat penyelewengannya, tetapi banyak firqah-firqah daripada Syiah ni, yakni firqah-firqah yang mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hanya mengiktiraf Sayyidina Ali sahaja
dan ahli bait, ahli keluarga Nabi SAW. Yang lain semua ditolak. Dia ada juga kumpulan Khawarij daripada 22 puak tadi ni, Syiah pecah lagi 20 firqah lagi puak Khawarij. Kalau puak Syiah ni orang yang setia kepada Sayyidina Ali dan menolak akan kepimpinan yang lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, ditolak. Sehingga kan kalau kita dengar, kalau tuan-tuan rajin pergi search dalam YouTube tu, tuan-tuan dengar khutbah-khutbah yang mereka buat yang melaknat akan sahabat-sahabat Nabi. Orang nak dengar pun tak gamak tuan. La'anallah Abu Bakar, dia dalam khutbah tu sebut lagu tu. Ni orang-orang ni yang menolak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Osman, maka orang ni digelar sebagai Syiah. Namun orang yang menerima Sayyidina Abu Bakar, menerima Sayyidina Osman, menerima Sayyidina Umar, mereka ni menolak pula Sayyidina Ali. Maka kumpulan ni sebut sebagai Khawarij. Ada berapa kumpulan ni? Berpecah kepada 20 puak pula. Kemudian dia ada Mu'tazilah, juga 20 kumpulan. Dia ada Murji'ah 5, dia ada Najariyah 2, dia ada Jabariyah 1, dia ada Qadariyah 1, dia ada Musyabbihah 1, dan dia ada kumpulan yang menerima semua, yang mengiktiraf semua, termasuklah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali. Kita ni golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Satu hari ayah kepada Imam Hanbali ditanya oleh satu orang laki-laki berkenaan dengan Rafidah. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, mereka adalah orang-orang yang mencela Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kata Imam Ahmad Hanbal, yang dikatakan Rafidah ini ataupun Rafidhi ini ialah orang yang menolak akan Sayyidina Osman, menolak Sayyidina Umar, menolak Sayyidina Abu Bakar. Maka dia pun ni Syiah. Mai mana kumpulan Rafidhi ni ataupun Rafidah ni? Asal dia daripada mana? Asal dia daripada Syiah lah. Tapi perpecahan yang kita 22 puak tadi ni membentuk satu puak yang dikatakan Syiah Rafidah. Dia berasal daripada peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Talib. Guna ya? Abu Talib ada anak nama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ada anak nama Husain. Kan kita dengar kan hadis banyak cerita berkenaan dengan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ni kecil-kecil itu ni. Nabi duduk semayang tengah sujud. Dia naik duduk atas tengkuk Nabi dua-dua orang. Sampai Nabi sujud punya lama. Sampai Nabi tengah khutbah, duduk kaya di bawah tu. Nabi dukung sambil baca khutbah. Tu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ni. Bagi Sayyidina Abu Talib ada anak nama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ada anak nama Husain. Husain ada anak nama Ali balik. Baik. Sayyidina Ali dengan Husain anak. Dengan Ali tadi, Sayyidina Ali ada anak nama Husain. Husain tu ada anak nama Ali. Jadi Sayyidina Ali dengan Ali ni apa dia? Ya? Loh lambat nak ke? Cucu lah. Cucu. Sayyidina Ali dia ada anak pula nama Zaid. Zaid ni dengan Sayyidina Ali cicit. Ni cicit Sayyidina Ali. Dia ni ketua bagi satu kumpulan Syiah ni, satu tempat. Orang dia mai dekat dia, kata dekat dia, "Ya tuan,
wahai Tuan Zaid, wahai Sayyidina Zaid, kami nak tanya kamu, apa pendapat kamu tentang Khalifah Abu Bakar, yang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman? Apa pendapat kamu kepada mereka? Maka Zaid kata apa? Zaid kata, aku mengiktiraf ketiga-tiganya sebagai sahabat Nabi dan mereka pemerintah Khulafa' Ar-Rasyidun. Sayyidina Zaid ni dia mengiktiraf akan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman. Maka orang-orang dia tadi ni tak senang dengan dia. Dia pendak supaya Sayyidina Zaid ni tolak kepimpinan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Tiba-tiba Sayyidina Zaid ni dia mengiktiraf ketiga-tiga Khulafa' Ar-Rasyidun tadi ni, menyebabkan kumpulan dia tu tak bagi lagi sokongan dekat dia. Kumpulan dia pergi buka pula satu parti baru pula. Senanglah no. Tak puas hati ya. Ini bukan kata kat siapa ni, tuan-tuan gelak saja. Ni bukan kata kat siapa-siapa. Ni kata dekat hak jadi zaman mana ni? Lama dah. Tahun 30 Hijrah itu ni. Tak puas hatilah. Maka dia pergi buka satu parti, saya kira orang marah pula no. Pergi buka satu pertubuhan baru. Nama ikut suka buh lah kan. Dah buh nama persatuan ni, dia buh lah macam-macam lah kan. Belalang lah, buh lah, apa pun kan, ikut suka lah. Pokok nyok ke, pokok apa ke, buh bilah kan. Tuan-tuan dengar cerita tak yang dikatakan apa nama ni, macam mana Mu'tazilah tu dapat nama. Mu'tazilah ni asal dia mai ikut mana? Sama juga Hasanul Basri, ketua tabi'in di Madinah. Satu orang yang sangat hebat, Hasan Al-Basri ni. Dia ketua tabi'in di Madinah tu. Tabi'in ni, tabi'in ni siapa dia? Tabi'in ni orang yang tak hidup zaman Nabi, dia pun hidup zaman sahabat. Jadi Hasanul Basri jadi bos masa tu, bos tabi'in ni. Seorang yang sangat alim, seorang yang sangat fadil, seorang yang sangat siqah, sangat dipercayai. Dia ada grup dia lah, duk mengaji macam ni, duk mengaji macam ni lah satu malam, duk bincang tentang masalah al-manzilah baina manzilatain. Orang yang pelaku dosa besar ni, dia masuk syurga, dia masuk neraka, dia keluar daripada neraka, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi panjanglah, ada tulis dekat dai ni itqun minan nar ni, ada kat dai ni dicok ni itqun minan nar, bebas daripada neraka. Kalau bebas penjara picok begitu cantik no. Bebas penjara taping, balik kampung Lempur tengok cok tandai, siapa nak kawan dengan dia dah kan. Orang penghuni neraka ni dia kena cok ni dai ni. Dia boleh masuk syurga tapi kena cop dai. Itu pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita i'tikad kita macam tu. Hang dosa macam mana pun, minum arak ni dah satu kontainer dah. Dia berzina ni dah dekat 40,000 orang dah. Bunuh orang ni dah 1,000 orang dah bunuh. Tetapi tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dia masuk neraka tapi akhirnya dicuci, keluar mai, dia masuk ke dalam syurga. Itu i'tikad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tengah Imam Hasan Basri ni duk bagi lecture dia ni, duk bagi kuliah dia macam ni, satu orang sudah bangkit tuan-tuan, kecepuk dia bangkit. Dia kata, Tuan Guru, dia kata, alamak kena berhenti dah. Lagi 2 minit boleh tak? 2 minit lah. Syak nak 2 minit. Syak. Lupa bila tak kenal. Dia bukan boleh, orang tak ada ilmu ni kan, dia ganggu sikit dia tak boleh main lah. Kok mana tu? Yang seorang tadi bangkit. Dia kata ni, Tok Guru minta maaf cakap,
orang hak keluar daripada neraka ni dia tak boleh masuk syurga. Lepas tu dia tak boleh masuk syurga. Dia kena duduk tengah-tengah. Dia duduk atas pagar pula. Ni satu orang nama Jaham bin Safwan. Sebagian kata Wasil bin Atta. Tak penting lah. Yang pentingnya ni pelaku ni ada. Dia kata tak boleh terima. Dia kata orang hak yang masuk, dia keluar daripada neraka tak masuk syurga. Dia duduk tengah-tengah. Dak, Hasan Basri kata kita Ahlussunnah wal Jamaah, tikak kita dia masuk. Dak, dia bertengkar dengan tok guru dia. Biasa tuan, orang jenis bertengkar dengan ustaz ni biasa. Kalau zaman tu pun ada. Ni ramai-ramai ni bukan ada semua setuju dengan ustaz ni. Duk tumbuk tangan ni lagi yang keluar isyak. Dia pun kata macam tu, tok guru kita tak. Dia kata kalau macam tu, dia kata tok guru punya pendapat macam lain, saya punya pendapat macam lain, kita tak sama. Dia kata pendapat, saya keluar, dia kata saya buka parti baru juga. Ui, banyak rupanya parti baru ni, banyak. Dia pergi keluar, dia pergi buka satu pertubuhan baru, nama dia, asal perkataan dia meninggalkan majlis ilmu tu, maka dia digelar sebagai i'tazalah. Orang yang lari daripada majlis ilmu ni, tengok-tengok ustaz ada cabut, i'tazalah. Kumpulan hak dia bentuk tu dinamakan Mu'tazilah. Itulah asal usul Mu'tazilah. Ni asal usul Rafidah ataupun Syiah Rafidah ataupun Rafidhi. Asal dia daripada kumpulan Zaid bin Ali tadi ni. Kemudian depa sudah berpecah pada Zaid bin Ali, buka pula satu kumpulan yang nama Rafidi. Allah Ta'ala laknat dia, Nabi laknat dia, ulama-ulama besar pun laknat akan Syiah Rafidah. Wallahu alam bisawab. Yang ke 15, InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Sembilan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi